Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kelas Pendidikan Islam hari ini kita sambung semula tajuk minggu lepas dalam bidang ibadah, iaitu bulan penyucian jiwa. Kita dah belajar dah dalam tajuk ini berkenaan dengan puasa. Kemudian kita dah tengok dan baca dalil puasa, hukum puasa, rukun puasa, dan kemudian kita dah baca syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Hari ini kita masuk muka surat 132 berkenaan dengan sunat-sunat puasa. Okey, bila kita puasa, perkara-perkara berkenaan dengan ibadah ni, dia ada berkaitan dengan sunat. Jadi puasa pun ada sunat-sunatnya. Apa dia sunat-sunatnya? Satu, kita tengok situ, bersahur. Bersahur, kita tahulah orang Kedah panggil sok. Makan selepas kita tidur ke ataupun dekat-dekat dengan subuh tu. Bersahur. Bila kita makan sahur saja, kita makan sok, dah dapat pahala. Dan juga sahur ni dapat juga pahala kalau kita lewatkan makan tersebut. Dekat-dekat nak subuh tu, dalam setengah jam ke ataupun sejam ke, subuh masuk pukul 6, kita bangun pukul 5, siap-siap makanan, kita makan. Dekat-dekat nak subuh tu kita berhenti. Okey? Sebab apa? Hikmah dia, bila kita makan lewat sikit, kita lambat sikit nak lapang. Kalau kita makan awal pukul 12 tengah malam, kita dah makan dah sok. Bangun lagi pukul 6, dah mula nak lapang dah. Pukul 8 ke 9 dah mula lapang. Okey. Bersahur tu dah kira dapat pahala. Lepas tu lewat pula dapat pahala lain, pahala lain-lain. Kemudian memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf. Maknanya buat amalan sunat. Amalan sunat apa-apa sahaja pun. Dia bagi contoh kat sini, bertadaruslah, baca Quran. Baca Quran seorang diri ke, ramai-ramai ke, dapat pahala. Malah pahala tu digandakan lagi di dalam bulan Ramadan. Bersedekah digandakan lagi. Dan juga beriktikaf. Beriktikaf ialah duduk di dalam masjid untuk mendapat redha Allah. Dengan niat untuk iktikaf dalam masjid. Kita akan dapat pahala walaupun duduk dalam masjid. Tak buat apa pun, tapi dapat pahala. Okey, kemudian menyegerakan berbuka. Ini dekat dalam buka puasa ni. Bila dengar ajasan Allahu Akbar, Allahumma laka asumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Terus makan. Segera. Berdoa sebelum berbuka. Kita doalah Allahumma laka asumtu tu. Kalau ramai-ramai, Allahumma laka asumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa. Berdoa ni diajar juga sebelum berbuka puasa, sebelum azan. Waktu tu dia antara waktu yang dikatakan mustajab ataupun waktu yang sangat Allah makbulkan, Allah terima doa waktu tu. Doa lah. Yang ketiga tu berbuka dengan tamar. Kita berbuka, kita makan buah kurma. Tak kira lah kurma apa pun. Kurma basah ke, kurma kering ke, asalkan kurma ikut sunnah dapat pahala. Memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Kita ada duit lebih sikit, kita bagi makan ke orang. Bukan bagi duit, bagi makan. Maknanya, contoh kita masak di rumah, kita hantar ke rumah sebelah. Dikira bagi makan lah tu. Tak kira lah bagi makan orang kaya ke orang miskin ke. Kalau bagi ke orang miskin, lagilah bagus. Okey, kalau kita nak upah orang masak, kita pergi hantar kat orang pun boleh. Nak letak kat masjid pun boleh. Macam-macam cara, mudah saya nak bagi makan. Lain lah,
Bagi makan ni lain dengan bagi duit lain. Okey. Tengok kat bawah tu. I'tikaf berada di dalam masjid dengan niat untuk mendapat keridhaan Allah. Seterusnya, muka surat 133. Perkara yang membatalkan puasa. Jadi, bila kita puasa, kita tahan diri ni, kita kena tengok juga apa yang membatalkan puasa tersebut. Yang pertama yang atas tu, pengsan dan mabuk sepanjang hari. Gila walau sekejap. Pengsan dan mabuk. Pengsan, puasa-puasa, masuk subuh, lepas tu duduk saat pukul 8 macam tu, ada pengsan ataupun mabuk. Sepanjang hari sampai buka puasa. Dia tak kira dah tu. Tak kira dah, dia kira batal lah. Kalau dia terbangun ataupun dia terjaga, dia pengsan. Lepas tu, 2 saat tu, pukul 3 tu, dia terjaga. Dia dikira puasa lagi. Okay, dia tak sengaja. Bukan dia sengaja pengsan tu. Okay, kalau gila dah tak kira. Gila walaupun sekejap saja, batal hari tu. Okay. Yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Ini bagi perempuan lah. Datang bulan, darah, haid. Lepas tu, nifas, beranak lah. Waktu beranak tu keluar darah nifas. Ataupun beranak waktu bulan puasa tu. Dikira batal hari tu, dia kena ganti. Lepas tu, murtad. Duduk tengah puasa, dia rasa aku nak murtad hari ni. Batal hari tu. Esok, di Islam balik. Esok puasa macam biasa lah. Hari tu dia murtad tu, dia keluar dari Islam hari tu, batal. Seterusnya, berjimak pada waktu siang. Berjimak pada siang hari. Berjimak ni bersetubuh. Ustaz dah terang dah sebelum ni, bersetubuh ni terutamanya orang yang dah berkahwin. Pada waktu puasa, waktu siang hari, malam tak apa, siang hari saja, batal. Memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya. Masukkan sesuatu dalam rongga. Mulut ni rongga, hidung rongga, telinga rongga, lubang kemaluan rongga, dikira batal. Tak kiralah masuk makanan ke, masuk benda ke, asalkan masuk rongga tersebut, batal. Seterusnya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dengan sengaja, tak sengaja tak apa. Mengeluarkan air mani. Istilah dia sekarang ni kita sebut sebagai onani, beronani. Dia keluarkan dengan sengaja. Sengaja ni sama ada diri sendiri buat ataupun orang lain tolong buatkan. Okey? Batal. Dan muntah dengan sengaja. Masuk jari di mulut, muntah sengaja. Batal. Kalau nak demam, rasa pening-pening, muntah. Tak sengaja, tak apa. Okey? Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Kita tengok muka surat 134. Kepentingan berpuasa Ramadan. Berpuasa maknanya manfaat pada diri kita. Okey, manfaat dari segi rohani. Iaitu, mendekatkan diri kepada Allah. Kita rajin puasa, kita akan mendekatkan diri kepada Allah sebab kita niat puasa kerana Allah. Bulan puasa lagilah mudah mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya bila kita puasa, Allah naikkan makam kita, kedudukan kita hampir dengan Allah. Okey, kalau bulan bukan puasa, bukan bulan Ramadan, kita rajin puasa sunat hari Senin, Khamis, hari puasa putih iaitu 13, 14, 15. Itu dikira rajin, tambah-tambah lagi puasa, akan bertambah dekatlah kita dengan Allah. Melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Amanah, kita kena jaga puasa kita elok-elok, walaupun orang tak ada, kita tak minum, tak makan, amanah Allah kepada kita. Allah tahu apa kita buat. Tapi sebab lapar, tak ada orang, kita makan. Tak amanah lah tu. Ikhlas, makna ikhlas kerana Allah. Dan sabar. Sabar maknanya kita tahan, tak makan. Sehari. Kita berjaya, maknanya berjaya melatih rohani kita.
menjaga diri makin lebih baik. Kemudian kebaikan kepada jasmani, tubuh badan kita. Tu jasmani. Menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Banyak penyakit berpunca dari perut sebab makan. Jadi kita tak makan, kita dapat menjaga diri kita daripada penyakit, insya-Allah. Kemudian merehatkan organ dalaman badan. Maknanya hampir separuh hari badan kita berehat, tak makan. Jadi banyak dalam badan kita ni dapat berehat. Perut terutamanya, usus, kilang memproses makanan dalam perut kita. Kemudian buah pinggang proses cecair minuman, hati membuang racun pada makanan ke semua. Semuanya dapat berehat. Duduk dalam keadaan orang kata perlahan gitu. Kemudian apa kebaikannya dalam masyarakat? Mengikis sifat kedekut dan sombong. Kita rajin bersedekah, jadi hilang. Walaupun kita bagi sendiri, hilang rasa-rasa kedekut tu. Lama-lama kita akan makin banyak bersedekah. Mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Kita puasa, nak buka puasa, kita masak sikit-sikit. Tak payah banyak-banyak. Makan setakat yang perlu saja. Tapi sekarang kita ni banyak membazir walaupun kita berpuasa. Jadi puasa ni ajak kita supaya jangan membazir. Jadi jangan terlalu banyak makan. Tambah-tambah ada bazar, kita tengok makanan semua nak beli. Tapi sebenarnya kita nak makan sikit je pun. Sebab bila kita puasa, perut kita mengecik. Jadi bila kita makan, kadang makan sikit je dah mula rasa kenyang. Jadi tak perlu makan banyak. Waktu untuk menguruskan badan. Okey, menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Jadi bila kita banyak bersedekah, kita tengok orang susah, kita tengok orang lain ditinggal orang lain susah, kita rasa kesian. Kita nak bantu, kita banyak bersedekah. Jadi hati kita akan jadi lebih menyayangi orang lain, lebih mementingkan orang lain, insya-Allah. Jadi kat bawah tu tengok, puasa ialah amalan wajib umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Melalui puasa, umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia. Ya. Akhlak mulia insya-Allah akan terbentuk kalau bagi orang yang rajin berpuasa, insya-Allah. Baik, setakat itu dulu kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.